sebenarnya suami memang kena datang motivasi untuk bantu isteri kita untuk melengkapkan dan menyempurnakan Ramadan mereka lah dengan ibadah-ibadah. Supaya suami pun boleh insya-Allah dapat claim lah. Mudah-mudahan kita dapat tompang lah ibadah, pahala-pahala ibadah isteri-isteri kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada anda semua dan Ramadan Karim. Dah hari ke-10 kita berpuasa. Alhamdulillah kan, satu nikmat yang sangat masya-Allah. Dan hari ni anda sedang bersama dengan saya dalam rancangan Hacks episod yang ke-26 masya-Allah. Hari ni saya bawakan anda seorang tetamu yang menarik. Kenapa menarik? Sebab sebelum ni kita tengok berapa banyak saya punya speaker, banyak perempuan kan. Untuk Ramadan ni saya buat berderet lelaki insya-Allah. Bukan senang dapat lelaki ni. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput tetamu saya yang istimewa untuk kenalkan diri. Silakan KA. Assalamualaikum. Hai. Hanifah, apa khabar? Alhamdulillah. Jarang orang tanya saya apa khabar. KA sihat KA? Alhamdulillah sihat. Nama saya Khairul Anwar bin Kamarudin. Saya berasal daripada Kampung Batu, Kuala Lumpur. Alhamdulillah telah berkeluarga dengan 3 orang anak. Anak yang sulung darjah 3, yang kedua 6 tahun Tadika, dan yang ketiga lelaki umur 3 tahun. Saya bertugas sebagai pengurus di salah sebuah syarikat multinasional minyak dan gas di Kuala Lumpur, dan sekarang aktif dalam bidang kemasyarakatan dan ditugaskan atau diamanahkan selaku yang dipertua. Walaupun saya muda lagi, tapi jawatan tu yang dipertua atau YDP, Ikram Kawasan Batu, salah sebuah NGO di Kuala Lumpur. Dan isteri saya juga selaku ketua wanita Ikram Kawasan Batu. Wow, dua-dua seorang YDP, seorang ketua wanita. Wow. Okay KA kan, bila kita dah dengar kan KA cerita kan, dia punya jawatan kat syarikat tu bukan biasa-biasa kan, dekat lepas tu bukan biasa-biasa. Lepas tu sibuk pula dekat NGO kan, bukan jawatan AJK Sirap kan KA kan, YDP dengan ketua wanita. Bukan setakat KA je, biasa orang akan cakap suami je lah yang berat, pegang satu jawatan berat, isteri bolehlah play safe, bukan play safe, bolehlah ambil yang kecil sikit kan. Tapi yang ni dua-dua that's why saya bawa KA hari ni masuk ke pentas Hacks. Bukan biasa-biasa ni. Okay, dan saya juga selaku setiausaha di surau saya. Surau Madrasah Taqwa di sini. Dan juga satu yang saya nak sebut kat sini, saya dan isteri juga dalam jawatan kuasa unit temu jodoh Ikram Pusat. Jadi kita bertanggungjawab untuk membantu pasangan-pasangan muda untuk dimatchingkan dan ditemu jodohkan, dan sampai mereka menikah, dan lepas menikah pun kita akan pantau kesejahteraan, kebahagiaan keluarga mereka, insya-Allah. So hari ni kan kita nak dah masuk hari ke-10 Ramadan lah KA kan. Bila masuk hari ke-10 Ramadan ni, dia dah macam dah lepas satu fasa, kita dah nak masuk fasa kedua. So baki lagi 20 hari ni. So walaupun rasa macam lagi 20 hari tu lama, tapi 10 hari yang berbaki tu sebenarnya dah banyak juga lah yang dah berlalu, macam sekejapnya masa kan. So biasanya bila cakap pasal Ramadan, orang akan tanya apa checklist Ramadan you tahun ni, apa ni, semua sekitar kita kan, apa yang kita nak buat hari ni, maknanya apa yang aku nak buat tahun ni, apa yang aku target tahun ni kan. Tapi jarang kita guna perkataan apa yang kita bersama-sama nak buat. So hari ni untuk soalan yang pertama lah untuk KA, saya nak KA define lah tajuk Hacks hari ni adalah Uri Ramadan. Uri tu daripada perkataan Korea kan, Uri. Our Ramadan our Ramadan. How do you define our Ramadan KA? Okay, baik Hanifah. Sebab bila dengar perkataan Uri tu, satu sebab saya dulu belajar kat sekolah agama kan, Semak Labu. Jadi ingatkan Uridu. Anak Uridu tu saya nak. Tak terfikir weh. Ui, masya-Allah menarik juga Uridu. Tapi sebab anak muda sekarang ni kalau sambal ikan bilis Korea pun dia suka sebab ada nama Korea tu. Jadi Uri Ramadan tu our Ramadan. Ramadan ni seperti dalam sirah Nabi, dia tak pernah Nabi cakap kalau Ramadan kena stay kat rumah, habiskan Quran, dia stay kat rumah fokus ibadah masing-masing. Tak. Jangan sebab dalam bulan Ramadan lah yang Nabi SAW dan para sahabat keluar pergi perang. Dan malahan antara perang yang agung dalam sejarah umat Islam adalah Perang Badar yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni bukanlah bulan yang sepatutnya kita kena masing-masing duduk dalam gua masing-masing,
itu nanti 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau Sirah Nabawiyah dalam 10 malam terakhir Ramadan tu, itu yang difokuskan untuk ibadah lah. Memang Nabi SAW duduk dekat masjid dan memang beriktikaf selama 10 hari tu full. Bila kita sebut tentang Ramadan ni, dia bukan tentang ibadah kita sendiri. Sebab Ramadan ni adalah kita berpuasa dan kita merasai bagaimana kesusahan orang yang lapar dan dahaga, orang yang susah, orang yang miskin. Jadi sudah pasti bulan Ramadan ni kita nak bantu orang-orang yang susah kat luar sana, asnaf-asnaf kat luar sana. Dan Ramadan yang kami definisikan sebagai awal Ramadan, Uri Ramadan ni adalah Ramadan yang memikirkan tentang insan-insan yang lain yang lebih memerlukan. Jadi bagi kami, saya dan isteri, kami aktif di NGO sebagai YDP dan isteri saya ketua wanita di Kerang Kawasan Batu. Kita ada banyak asnaf-asnaf yang kita nak bantu di dalam kawasan kami, jagaan kami. Jadi sebab tu awal Ramadan is very busy dengan tolong orang, dengan bantu orang, dengan cari orang susah, dan kita nak pastikan mereka ni ada ke tak makanan nak buka puasa, ada ke tak makanan nak bersahur. Sebab kalau kita fikirkan ibadah kita sendiri sahaja, saya rasa itu tidaklah mencapai maksud Ramadan yang Allah nak, yang Rasul ajar. Sekarang kita ada trend ataupun budaya yang telah sangat baik, yang sangat mulia, yang dimulakan oleh kita boleh cakap Ustaz Abid Liu kan. Kita tengok sekarang banyak budaya-budaya yang suka tolong orang sana sini, dan dia tak semestinya Ustaz Abid Liu je yang boleh tolong orang ni. Kita boleh tolong orang dalam semua kapasiti kita kan. Selaku mana pun, sebagai apa pun jawatan kita, walaupun tak ada jawatan pun, kita akan cuba tolong orang. Dan itulah Ramadan yang kami definisikan. Awal Ramadan tu definisi dia meluas sangat. Kalau saya fikir saya dengan orang yang terdekat dengan saya je lah kan. Tapi bila KA membawa satu definisi awal Ramadan yang sangat luas kan, kita dengan orang yang lain kan, in fact dengan orang yang kita tak kenal pun kan, tapi kita bawa definisi Ramadan, makna Ramadan yang sebenar kan, which is kadang-kadang saya rasa saya pun boleh terlupa sebab saya akan fikir Ramadan adalah tentang diri saya sendiri dekat rumah, apa yang orang rumah saya boleh buat semula kan. Jadi bila KA cakap kan sibuk nak tolong orang kat luar and so on, saya macam nak hacks lah KA dengan soalan yang pertama. Are you ready KA? Yes. Okay, sibuk-sibuk ni kan, KA sibuk dekat company, sibuk tolong orang kat luar sana, dah lah suami isteri pula tu, YDP, ketua wanita kan. Saya terfikir-fikir, macam mana KA dekat rumah dengan isteri untuk menghidupkan Ramadan sebab sibuk kat luar kan. Ramadan dekat rumah tu macam mana KA? Bagi kami, keluarga, Ramadan ni adalah waktu untuk masa yang sangat penting untuk masa bersama keluarga, terutamanya waktu nak dekat buka puasa tu lah. Bila kita duduk kat meja makan dan kita doa sama-sama. Biasanya ketua keluarga lah, saya sebagai ayah atau sebagai suami akan memimpin bacaan doa, sebab itulah waktu yang mustajab untuk berdoa kan. Dan KPI-nya saya dan isteri akan pastikan kami akan habiskan satu juzuk Al-Quran setiap hari. Despite being busy outside, kena pastikan juga KPI kita bulan Ramadan ni, kalau boleh saya nak khatam Quran. Kalau isteri saya dia dah double dah. Saya dah kalah dah dengan dia. Saya boleh mampu ekstra satu je lah. Kalau hari ni 10 Ramadan, saya dah ekstra 11 je. Dia dah pergi belas-belas dah. Saya dah kalah dah lah. Tapi Ramadan tu dihidupkan dengan anak-anak. Jadi anak-anak ni, anak saya sekolah Al-Amin. Dekat sekolah pun ada mutabak ibadah yang dia kena capai. Dan ada target yang dia kena tik-tik. Dan saya pun ada belikan dia buku diari Ramadan saya. Di kami di Kerang Batu pun ada anjurkan pertandingan Ikram Junior, Ikram untuk kanak-kanak. Pertandingan video diari Ramadan saya. Dan kat situ dia dah mentally prepared dah. Apa yang dia kena buat bulan Ramadan. Dia kena bangun sahur, dia kena makan, dan dia kena niat puasa, dia kena bangun solat, dia kena baca Quran setiap hari berapa buku surat yang dia nak baca, dia kena buka puasa, dia kena banyakkan berdoa. Jadi bila ada checklist tu, saya belikan ada satu buku ni dekat kedai buku diari Ramadan saya, didatang dengan kalender size A3 size tu. Dia tampal kat peti ais, setiap hari dia kena tick apa dia punya checklist dia lah. Start bangun tidur, baca doa bangun tidur, makan sahur, baca bismillah dan sebagainya. Kemudian kita sebagai parents pun, sebagai ibu bapa pun akan automatik akan termotivasi juga. Sebab anak kita buat, kita pun kena buat. Dan kita kena hidupkan suasana tu.
dekat dalam rumah bermula dengan ibu bapa sebagai guru yang pertama lah di rumah. Saya terfikir, tadi KA kata sebab anak KA ada yang guna mutabaah sekolah kan. KA macam kiranya dah kahwin like lebih 9 tahun lah kot kalau anak darjah 3 kan. Sebelum anak tu start sekolah kan, tak ada mutabaah sekolah kan. Macam mana KA dan isteri hidupkan Ramadan tu di rumah? Ya. Okey, waktu Tarika 6 tahun, kita latih dia bangun sahur lah. Dia bangun sahur dan kita kejutkan dia bangun sahur sama-sama. Biasanya saya akan mula kejut anak bangun sahur ni sekitar umur 5-6 tahun lah. Sebelum tu memang kita tak kejut bangun sahur lah. Dia akan merasai sebab sebelum Ramadan lagi kita akan hias rumah kita dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Nanti dia kena gunting kertas, dia tampal, dia buat setiap tahun lah. Kalau tahun tu pergi kedai sebab biasa birthday kami ni banyak bulan Mac. Jadi kebetulan April ni start Ramadan. Jadi ada belon-belon yang huruf-huruf tu kan. Ahlan wa sahlan Ramadan. Jadi dia cakap, ya ada tetamu nak datang ni. Dan anak yang nombor 2 Mariam tu pun dia cakap, Abi ada tetamu nak datang. Ada tetamu yang agung, tetamu yang hebat nak datang kat rumah kita ni. Dia akan duduk kat rumah kita ni 30 hari kan. Sebulan dia akan duduk rumah kita ni. Macam sekarang ni yang kakak sulung tu puasa penuh lah. Sebab dah darjah 3, umur 9 tahun. Yang nombor 2 Mariam tu 6 tahun dia akan puasa sampai pukul 2 petang, 3 petang. Kemudian dia tak larat betul dia buka lah. Tapi dia bangun sahur dan dia sama-sama makan sampai habis lah. Makan kurma, niat puasa sebelum nak tidur malam tu, niat puasa esok sama-sama. Nyanyi lagu Raihan tu kan. Nawaitu sawma wadin an ada'i fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dijadikan Ramadan tu satu macam culture dan ada environment, ada suasana Ramadan. Jadi dia akan rasa macam seronok sebab macam betul-betul ada tetamu agung kat dalam rumah iaitu Ramadan. Saya teringat nak tahulah macam mana KA bagi mind setting dekat anak sekecil tu yang ada satu tetamu agung nak datang 30 hari. Dia yang sebut dengan semangatnya. Macam mana KA buat lah? Boleh tak sharekan? Sebab masa nak prepare untuk video pertandingan Ikram Junior tu, jadi dia kena sebut, dia kena latih skrip dia. Dan waktu tu lah dia akan tahu tetamu agung akan datang Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Jadi dia pun tanya, tetamu siapa? Tetamu dia tak ada pun. Tapi tetamu tu lah tak nampak kan macam mana apa yang dia katakan tetamu tu. Tapi bila kita cakap tetamu ni dia bulan Ramadan, dan kalau kita buat pahala, kita buat baik dalam bulan Ramadan ni, kita buat baik je berkali ganda Allah akan ganjarkan dan masuk syurga. Dalam syurga boleh makan apa nak, boleh dapat mainan apa nak. Jadi dia pun rasa happy lah, rasa best sebab nak kejar ibadah di bulan Ramadan tu. Lepas tu kan KA kan, tadi kan KA cerita pasal Ramadan adalah satu bulan sangat busy kan untuk suami isteri dan seisi keluarga lah akan keluar jumpa asnaf dan sebagainya kan. Saya macam nak KA share lah dengan kita orang semua. Dalam keadaan ada orang kan dia biasanya macam kalau aku dah sibuk kat sini aku tak boleh nak, aku bukan multitasker, aku boleh sibuk kat satu benda je, aku tak boleh nak tengok banyak-banyak benda. Macam KA pun ada sebut kan tadi kan, kalau buat benda yang kat luar, sibuk dekat orang luar, tak boleh terabai pun orang kat rumah kan. Macam mana kita nak, macam mana, apa tips KA untuk balancekan semua benda tu, buat semua benda tapi tak ada benda yang tertinggal ya? Masa ni atau waktu ni adalah makhluk Allah. Kita ni insan atau manusia, hamba Allah juga. Jadi Allah cakap yang manusia ni adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Masa pun adalah makhluk Allah, manusia pun makhluk Allah, tapi manusia ni lagi superior dengan masa. Jadi maksudnya manusia yang kena manage, yang organize, yang kena pimpin masa. Kita kena aturkan masa kita. Jadi tips ni satu je, kena buat one at a time. Buat satu persatu lah. Jadi jangan macam semua benda nak buat, macam serabut nak buat ni, fikirlah kepala otak, aku jawatan ni. Tak, relax, dia kena cool dulu. Sebagai ketua keluarga, kita kena cool down dulu. Buat satu persatu. Waktu office hour, kerja pejabat. Buat kerja pejabat. Waktu dekat surau, jadi bertugas sebagai SU surau. Waktu dekat NGO, dekat Ikram, kita berfungsi sebagai yang dipertua Ikram, kawasan Batu. Dan bila kita jumpa dengan masyarakat, kita akan menjadi pimpin kepada masyarakat dan kena buat satu-satu insya-Allah dan sentiasa follow up lah dan sentiasa muhasabah.
adakah semua amanah yang ditugaskan kepada kita tu kita berjaya laksanakan dengan baik, insyaAllah. Okay, KA, apa ni, bila kita cakap pasal awal Ramadan kan, saya lah sebagai seorang perempuan, bila saya lalu kat media sosial, of course saya banyak nampak tulisan-tulisan perempuan-perempuan macam saya jugalah kan. Maksudnya sama gender lah. Okay, so saya pernah lah terlalu kan kat satu tulisan dekat media sosial, kat Instagram. Ada that one kawan lah kot, dia tulis kan, bezanya waktu zaman bujang dengan zaman dah kahwin kan, macam waktu-waktu untuk beribadah tu dah tak sama. Kalau dulu kita boleh beribadah berlama-lama, seronok untuk baca Quran kan, macam tak ada rushing-rushing. Tapi bila dah kahwin, dah ada anak, nak baca Quran pun kadang-kadang tak sempat kan. Dan bila waktu Ramadan kan, bila Allah dah gambarkan betapa best ni Ramadan, malam berlipat kali ganda kan, of course kan, isteri-isteri yang kat rumah kan, of course diorang pun rasa macam nak kejar juga kan, specialnya Ramadan ni kan. Tapi kadang-kadang dia rasa macam tak menang tangan. Sahur nak kena bangun awal, nak kena buat, nak kena siapkan anak, nak semua benda nak kena buat. Mungkin as for KA sendirilah kan, KA di rumah kan, sebagai seorang husband, macam mana KA manage benda tu? Dan macam mana KA nampak lah benda tu? Perkara ni perkara yang hangat lah diperkatakan. Adakah bila dah jadi isteri, bila jadi ibu, kena tinggalkan banyak benda? Tak. Sebab sebenarnya kalau kita susun perkara dengan baik-baik dan bila kita pre-plan dan kita rancang sebaiknya, insyaAllah benda tu akan berjalan dengan lancar lah. Dan ada banyak perkara yang sebenarnya kita boleh automate atau kita jadikan benda tu automatic. Dan contohnya setiap kali lepas sebab semenjak PKP ni memang saya lah yang akan pergi kedai, pergi pasar beli barang dapur. Jadi bermula daripada buat balik barang dapur dekat rumah tu, dah kena susun dengan sistematik. Okey, balik saya akan cuci, dah lah beli barang dapur. Mana dapat suami macam ni? Beli barang dapur. KA cuci, wow. Lepas dah siang dengan asam jawa ataupun dengan limau nipis tu. Power ya. Dan pastikan masuk dekat dalam bekas Tupperware yang masak ikut hari. Dan memang dalam peti ais tu, jadi peti ais pun dia akan kemas. Kita dah susun ikut hari, okay, hari Isnin, hari Selasa makan. Jadi bila nak masak, dia dah simple. Bawa keluar, berapa jam sebelum nak masak, bawa keluar. Bagi dia defrost. Dan kemudian masak benda-benda yang nak masak tu dah blender. Jadi masak tu jadi tak perlu nak spend sampai 2-3 jam kat dapur. Tak sampai 20 minit insya-Allah dah settle lah masakan kat dapur tu. Chili dah blender, dah ada. Ni dah ada. Benda basic sebab isteri saya jenis suka blender. Saya jenis yang traditional sikit sebab saya suka pakai losong batu. Jadi banyak benda yang kita boleh automate. Lepas makan, basuh pinggan, basuh sendiri masing-masing. Anak-anak pun bahkan basuh pinggan sendiri. Jadi tak payah lepas makan isteri nak kena basuh pinggan suami, anak-anak nak kena basuh pinggan. Periuk lagi semua. Je sebab automate. Sebab benda tu automatic. Sebab lepas makan je basuh pinggan sendiri. Masing-masing basuh pinggan sendiri. Selepas solat baca Quran. So lepas solat kalau nak habiskan satu juzuk Quran setiap hari, satu juzuk 20 muka surat. Bahagi 5 waktu solat, baca 4 muka surat je setiap kali lepas solat. Kan dah boleh achieve KPI satu juzuk setiap kali satu hari. Bila buka puasa kita memang spare akan ada lebih untuk sahur. Dan makanan lebih buka puasa tu terus masuk dalam bekas microwavable, bekas yang untuk microwave. Dan bila bangun je tidur, dan dekat rumah ni saya yang bangun sahur lah, saya yang kunci jam. Saya akan kunci jam, saya akan bangun dulu, terus pergi kat peti ais, ambil bekas makanan buka puasa tadi untuk sahur, masuk microwave. Microwave 1 minit atau 2 minit tergantung kepada jenis makanan. Saya siap satu lauk, saya yang microwave-kan, dan saya dah siap microwave semua, baru saya kejut isteri dan anak-anak saya. Lelaki sejati betul KA, saya tak salah panggil orang hari ni. Bila kita dah siap automate kan banyak benda, jadi benda tu akan jalan macam robot je, sistem dalam keluarga tu. Jadi dia tak banyak benda yang hanky-panky lah. Logik tak kalau saya kata kan, yelah macam maksudnya tak semua pun husband tu macam KA kan. KA ni macam kiriman Tuhan, semua berkiriman Tuhan sebenarnya. Tapi kiriman Tuhan yang special sikit lah, semua orang pun special je. Okay, tapi what I mean is maksudnya tak semua orang macam tu kan. Dan kalau tiba-tiba nak jadi macam KA pun, apa tips KA untuk husband-husband di rumah? Tak adalah, saya bukanlah suami yang terbaik, tapi saya boleh sarankan kepada suami-suami di luar sana agar kita kena ringankan bebanan isteri kita sebagai isteri dan ibu kepada anak-anak. Kita fikir yang isteri kita pun kena achieve KPI bulan Ramadan ni.
Dan bila kita bagi nafkah kat isteri kita, dan isteri kita dengan nafkah yang dia gunakan tu, dia buat ibadah pula, tak ke suami pun dapat tumpang pahala yang isteri buat? Itu yang saya fikirlah, dan saya rasa saya pun nak claim lah pahala yang dia buat kan, sebab saya yang banyak tolong dia dalam banyak perkara, dan sampai dia pun dah memang terlebih dah tilawah Quran dia daripada saya pun. Jadi saya rasa lagi banyak perkara, lagi banyak masa dia boleh spend untuk ibadah tu. Dan kita sebagai suami dan sebagai ayah juga bertanggungjawab untuk memastikan ibadah isteri kita dan anak-anak kita juga berada dalam keadaan tip-top. Kita tak nak kita je yang semangat nak habiskan Quran, satu Quran, khatam Quran bulan Ramadan ni. Isteri kita tu kata-kanting kan, tak habis tilawah, tarawih tak sempat dan sebagainya. Jadi please make sure that ibadah isteri kita pun dalam keadaan yang baik. Ini adalah awal Ramadan kan, uri Ramadan kata Korea tadi kan. Jadi kita nak pastikan awal Ramadan, uri Ramadan ni berada dalam keadaan yang sangat baik. Sebab apa Hanifah? Sebab kita tak tahu kita jumpa ke tak Ramadan tahun depan. Jadi kita nak make sure yang kita nak betul-betul maksimaskan kita punya ibadah kita di bulan Ramadan bersama keluarga. Betul. Itu dia Hanifah. KA buat saya teringat kata-kata be present at a time. Maksudnya bukan setakat pada waktu yang kalau kita ada banyak benda yang multitasking je kita kena be present at a time, tapi waktu Ramadan pun kita sangat kena rasa kita ada Ramadan yang kali ni je yang terakhir. Sebab tu dah kita kena to the fullest kan. Okay, so KA kita dah sampai kat penghujung kan. So saya nak bagi KA peluang untuk buat macam mana share take home message lah untuk semua penonton kita pada hari ni ya. Silakan KA. Terima kasih kepada semua penonton. Saya adalah sebagai insan biasa, dan kita juga sama, ada yang sebagai suami, ada yang sebagai ayah. Jadi terutamanya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, kita ada tanggungjawab yang kita kena galas di dalam rumah tangga. Dan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki sebagai qawwam kepada wanita. Dan sudah semestinya sebagai seorang pemimpin kepada rumah tangga, kita kena betul-betul berfungsi sebagai ketua rumah tangga. Kena menjadi ketua dan pemimpin. Yang kalau orang pergi ke nuri kahwin tu, dia akan dengar cinta hingga ke syurga, kekal bahagia hingga ke jannah. Di waktu inilah Ramadan, yang kita nak pastikan, betul ke our rumah tangga ni betul-betul adalah jalan menuju ke syurga. Jadi kita nak, sebagai suami, saya nak cadangkan, saya sarankan kepada suami dan para ayah di luar sana, betul-betul lah jadi ketua rumah tangga di rumah, dan pastikan Ramadan ini dimanfaatkan sebaiknya. Dan semua ahli keluarga mengambil bahagian di dalam pertandingan ibadah di bulan Ramadan ni. Dan kita nak juga luaskan pemahaman Ramadan ni bersama masyarakat di luar sana yang lebih memerlukan. Kerana mereka sebenarnya sangat-sangat memerlukan bantuan kita, santunan kita. Dan bukan hanya kita nak jaga ahli keluarga kita soleh sendiri je. Kita nak soleh wa musleh. Kita nak soleh keluarga kita, dan kita nak musleh, memperbaiki, mengelokkan, mengislah masyarakat, memperbaiki masyarakat bersama-sama. Jadi itulah pesanan saya kepada para suami di luar sana. Ambil bahagian dan ringankanlah bebanan isteri dan ibu kepada anak-anak kita. Kita maksimaskan to the fullest kita punya Ramadan pada tahun ni, insya-Allah. Okay, jadi sukalah untuk saya simpulkan juga kan daripada session saya dengan KA hari ni. Yang pertama tentang, saya sukalah bila KA cakap keterikatan kita dengan Allah tu tak akan pernah memisahkan keterikatan kita dengan manusia kan. Dia tak boleh terikat dengan manusia je, terikat dengan Allah je. Tak ada, dia kena dua-dua. Dia akan dua-dua. Dia akan datang seiring lah insyaAllah. So yang keduanya kan, apa yang saya dapat dari session hari ni adalah tentang bila kan, tadi kan KA banyak bagi tips kan untuk meringankan beban dan sama-sama kan untuk to the fullest kan tentang ibadah khusus dan umum. Tapi sebenarnya bukanlah pada waktu Ramadan je kan, tapi dekat luar Ramadan tu pun kita kena try untuk praktikkan benda ni. Sebab ibadah kita sepanjang masa, bukan pada waktu Ramadan je. Dan yang terakhir sekali kan, it's our Ramadan. Jangan lupa kan, dalam hidup kita, dekat sekeliling kita ada orang lain. Let's make this Ramadan bersama-sama untuk kita capai yang terbaiknya lah, yang sebaik-baiknya insyaAllah. It's our Ramadan, it's your Ramadan, it's my Ramadan, it's our Ramadan insyaAllah. So KA, apa kita punya hashtag? Hacks Uri Ramadan. Uri Ramadan ya. Terima kasih KA. Okay, untuk penonton jangan lupa subscribe ke semua channel TV Ikram. Kita ada
kita ada Telegram ya, kita ada Spotify tu yang terbaru kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada YouTube channel. Subscribe ke semua dan follow dan sebarkan ke mana-mana. InsyaAllah it's our Ramadan, anda tak akan terlepas peluang-peluang pahala bila anda share. Okay, jadi jumpa lagi ke next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Hanifah, terima kasih TV Ikram, terima kasih semua penonton. Thank you KA, nice having you. Ya, thank you. Bersama membina masyarakat rahmat.